Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Yes, pada 16 Ogos ini Sabah State Library akan menganjurkan satu lagi event mantap untuk semua rakyat Sabah berdekatan dengan Tawau, iaitu Night at the Library Tawau. Something new. Yeah, man. Yeah. Ada banyak perkara yang telah disediakan, program-program yang menarik juga telah disediakan khas untuk anda, dan tahun ini sasaran mereka akan bertambah kawasan lah daripada dulu diorang buat di KK. Sekarang kali ini pertama kalinya dibuat di Tawau. Julung kalinya. Ya, jom datang ramai-ramai ke Night at the Library Cawangan Tawau pada 16 hari bulan Ogos ini. Bermula juga pada pukul 3 petang hingga 12:30 malam. Ya, untuk keterangan lanjut, jom follow mereka punya social media dorang semua, dan juga boleh ke www.library.sabah.gov.my. Hari ini Pangkis Hoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Selamat kembali ke Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Legit. Dan kali ini kita terbang jauh. Hui. Berapa jauh? Ke pantai barat Sabah. Pantai barat mana? Jauh. Ke tenggara Sabah. Sempurna. Bukan. Jauh lagi. Ladatu. Jauh lagi. Sendakan. Itu makin naik. Saya nak pernah Kita ke Tawau. Lama sudah kena balik Tawau ni. Lama. Anyway, Tawau is so close deal to me, Ken. You know why? How? Because my wife adalah half Tawau lah, to be frank. half Papar, Brunei, Banjar. So dia pun berasal daripada Tawau. Dan memang once in a while kami memang akan balik ke Tawau juga. Recently ada balik? For quite sometimes tidak, for some certain reason lah. Ada untuk saya sakit and everything. So memang tidak balik. Tapi Tawau for me, kalau ditanya ada apa di Tawau, ada apa? Selain ada State Library di sana lah, ada makanan yang sangat-sangat sedap lah. Ya. Apa ini? Kau belum lagi kau kasih list down untuk saya, apa yang boleh dimakan sana? Saya biarlah rahsia. Kau kena datang lah, kan? Well, anyway, we are going there. We are going there, man. And we are going to cover the podcast that we're going to do there. Dan ini podcast ini specifically kita mau cerita tentang Night at the Library, yang mana dia bukan saja berlangsung di Kota Kinabalu, yang kali ketiga dibuat di HQ Sabah State Library, tapi kali ini yang pertama kali dibuat di Tawau. Cawangan Tawau. Dan untuk bercerita pasal program di mana-mana juga program ini, sebab programnya lebih kurang sama saja. Kita ada bersama-sama dengan Puan Aina Idris. Betul salah? Puan apa ni? Puan Harita. Okay. Sebab ini siapa punya kedai ni? Salah bagi saya list dia. So Puan Harita, kita bersama dengan Puan Harita. Dia juga penyelaras books and on Broadway, dan juga competition, dan juga fun zone. So bersempena malam itu. Puan, selamat datang ke studio kami. Thank you. Studio bergerak. Hello everyone. Yes. Hello. How are you? How are you feeling? I'm okay. Yeah? I'm okay. Yeah. Happy bersemangat hari ini. Just a bit shock lah tadi, salah nama. Sorry. Apa? Si Karen dibagi. Juga. No problem. It happens. Puan Harita. Yes. Puan dari mana? Asal mana Puan? Asal dari Tenom. Tenom. Okay. Kami punya head of crew dari Tenom. Okay. Okay. Are you a librarian? I'm a librarian, yes. Okay. Been working here since 1998 actually. But bertukar-tukar lah dari sana sini. Maksudnya perpustakaan itu bertukar lah? Ya, betul. Tapi memang perpustakaan dari... Memang perpustakaan, ya. Memang career dia memang pustakawan. Memang pustakawan lah. Librarian lah. Librarian lah. Memang dream job kan ni? Boleh dikatakan lah. Tapi biasanya kan kita ni kan... Masa kalau tengok daripada result tu, yang kalau itulah tu kan. Saya faham. Zaman itu betul. Yang kita tidak memilih lah kalau dulu kan. Tidak dapat pilih. Ya, tapi lama-kelamaan macam jadi syok pula. Macam syok, memang betul syok lah. Library ni sebenarnya dia lebih kepada kemasyarakatan. Dia lebih dekat kepada masyarakat, dan mesti ada satu yang niat untuk membantu.
membantu. Dia lebih kepada itu. Ya, jadi banyaklah program-program seperti ini yang dekat kepada masyarakat yang kita dapat buat kalau kerja di library ini. So talking about that, berapa puluh tahun sudah Tuan? Puluh-puluh tahun juga Tuan. Puluh. Jangan kira legit librarian sebab berpuluh-puluh tahun sudah bertugas. Sepanjang career Puan menjadi librarian ni, selain daripada kita lebih kepada berkhidmat kepada komuniti dan juga rakyat tentang the awareness ataupun orang kempen membaca buku dan sebagainya, what else do you do beside apa betul library ni apa sebenarnya? Puan cuba kasih terang-terang kami dulu. Apa skop kerja dia skop lah? Kerja ini? Job dia. scope ya. Dulu orang cakap library ni hanya untuk cop buku. Ramai orang cakap Cop buku. library ni datang pergi library jumpa librarian cop buku. Tapi sebenarnya itulah yang realitinya seperti ini. Dengan aktiviti seperti ini, dia lebih kepada mengurus koleksi dan juga program-program yang berkaitan lah. Dan sekarang kita ada cabaran baru, kita ada digital. So kita ke arah itu sekarang. Jadi sekarang perpustakaan dia lebih dynamic. Dia tidak satu tempat begitu-begitu saja, tapi dia mesti lebih dinamik untuk memenuhi keperluan semasa, keperluan maklumat masyarakat. Ya, kita kena dinamik lah, berubah. Maksudnya kita kena ikut peredaran zaman jugalah. Dengan ada ChatGPT, AI-nya dan e-book-nya sekarang kan. AI lah semua tu. Bukan saja e-book, audiobook now, right? Audiobook lagi. Kau jalan-jalan, jogging-jogging, ada orang bacakan untuk kau. Ya. What is your take about that audiobook? It's okay. It's okay. Ya, itulah kita bercakap tadi, dia satu trend. So sekarang kalau keperluan orang tu on the go, kan on the go. Jadi kadang-kadang orang tidak boleh berhenti untuk membelek apa semua. Jadi macam itulah, kita on the go sambil jalan sambil dengar. So itu salah satu untuk cara untuk menimba ilmu juga sebenarnya. Betul. Ya, jadi dia complement to our lifestyle yang sekarang tu. Ya kan, betul. So kita makin lama makin multitasking. Kita menyapu di rumah pun kita mau consume something, education ataupun apa-apalah kan, hiburan dan sebagainya. Kita kalau bukan saja music kita boleh dengar, kita boleh dengar audiobook, podcast dan sebagainya. Ken, kau dengar audiobook? Saya dulu pernah cuba. Because saya minat beberapa buku penulis dia Jepun lah, and translated punya lah. Saya cuba dengar, cuma dia punya feel dia lain daripada kau pegang buku tu, kau boleh cium. Boleh cium bau. Bukan cium buku tu lah. Begini macam buat. Dah lah. I mean the smell of the book. Ada yang physical book. Ya, betul. Ada yang prefer begitu, ada yang masih prefer untuk belek buku apa semua ni kan, they want to feel the book. Tapi tengok Gen sekarang, Gen Z dia macam tu lah. Mungkin Gen Z bukan begitu Puan. Dah, maksud saya Gen Z yang macam kita cakap tu lah, yang on the go apa semua dia kan, dia suka digital, dia suka pantas, dia suka cepat. Begini kalau Gen Z sekarang Puan. Betul. Dia swipe saja kan. Diorang tengok TikTok. Diorang tidak dapat menikmati bookmark yang cantik. That's the thing. Kita punya zaman sempat bookmark. Actually sampai sekarang masih ada bookmark. Macam mana mau bookmark di digital book rusak tu? Ada. Tapi digital bookmark ada. Tapi ya kah? Ada. Sebab kadang-kadang kita sudah baca buku tu, lepas tu kita stop, takkanlah kita baca sampai habis kan. Kita boleh bookmark. Kita ada apa baca. I'm a traditionalist. Anyway, faham. Kita sama. I respect that. I think I'm the same. Tapi saya, to be frank, saya tak pernah dengar audiobook Puan. Ada. So okay, audio I do know ada, dan that's why ada orang buat the e-book yang dorang jual the what called the expensive punya gadget tu, sambil dia dengar sambil dia tengok di mana and all, right? Back then ada begitu. I forgot the name of it. Tapi macam mana tu Puan? Dia ada seorang baca ataupun dia baca in character? Tidak ada orang baca, kita dengar sahaja. Adakah macam karakter macam kalau suara dia seorang ibu tua, kenapa anak ni datang ke rumah, begitu atau bukan? Tidak juga ikut. Itu audio drama. I seriously thought like that, man. No. Tapi yang terbaru kita ada yang read along. Read along yang itu kita boleh baca bersama. Actually itu untuk anak-anak lah. Jadi itu lebih sesuai. I seriously thought audiobook tu kan ada karakter yang kalau nenek tu mami. Saya faham macam yang di radio tu bah. Ya. Yalah, drama audio lah kan. Nenek jatuh, aduh sakit. So kalau begitu there's a pro and cons.
There's something to weekend banter. Why? Bila kita baca sendiri this physical book kan, kita sendiri yang mengcharacterize the wording, right? And it's in your head. Yeah. So kau akan macam contoh lah kau baca daripada buku J.L. Tolkien lah, for example. For example lah kan, mesti kau kasih si anu baca, kau kasih ikut cara dia, everything kan. Tapi dalam hati lah, right? So macam ada personal punya approach lah, audiobook dan juga so dia tidak perasaan. Ya, dia baca saja. Dia baca saja. Kita dengar sahaja. Tapi pun you prefer audiobook ataupun apa? Saya suka physical. Lah. Saya masih suka physical. Tapi kadang-kadang dari segi kerja we have to accept this one lah. So terpaksa juga tahu macam mana cara dia. Kan yang itu semua supaya kita boleh menerangkan kepada masyarakat lah, kepada pengguna kita macam mana. Since you're a librarian, what type of book is your favorite book? Yang favorite dulu-dulu waktu muda-muda lain sikit lah. Sekarang sudah tua-tua, I go to motivation and then how to do side hustle. So you've got side hustle. Tidak baca saja. Baru-baru menimba ilmu. Iya, nanti kita bincang di belakang. Ya, betul. Saya mau cerita pasal kita jump and masuk cerita lah Night Library dan juga Puan itself lah. Ini kita promosi Tawau punya. Puan, how often you go to Tawau? Tidak juga, tapi semenjak 2 menjak ni oleh kerana yang program ini ada juga beberapa kali bermesyuarat dan sebagainya. Ya, sebelum ni tidak juga berapa lah. Sebab tiada saudara sana. Okay, how do you find Tawau? How do you find Tawau? Okay juga. Bandar yang besar. The food. How's the food? Okay, the pasar besar. Yes. The amplang banyak. Okay. The pedok belanga banyak. Oh ya. Pedok belanga di pasar kan? Ya, betul. Yang ada UTC itu. Tapi how about the terang bulan? Dia pernah makan terang bulan di sana ataupun dia punya martabak Jawa? Ya Allah, Puan sayang lah. Belum ada lagi terang bulan. Belum ada peluang untuk makan terang bulan. Will you be there on the 16th? Yes. Okay, kita pergi nanti Puan. Boleh. Saya tidak pernah makan. Oh, you should. Dia bukan tidak makan, dia tidak pernah sampai Tawau. Kesian. Okay. Nanti kita pergi sama-sama 16 hari bulan. Mantap. Let's go. This is the time bila lagi kan? Alright Puan, kita Night at the Library Tawau. Program ini pertama kali dibuat di Tawau. Ya, betul. How many people do you expect gonna come on that day? We expect memang ramai lah. Sebab selain daripada pengunjung biasa, kita juga menjemput agensi-agensi kerajaan di sana. Yang saya rasa yang special dia juga di sana ada pameran-pameran agensi kerajaan. Yang di sini dia lebih kepada aktiviti. Di sana ada aktiviti juga. Actually dia mirror apa yang kita ada di sini, mereka pun ada. Tapi itu adalah satu tambahan yang special bagi mereka. Yang melibatkan banyak aktiviti agensi kerajaan yang akan membuat pameran, menyebarkan maklumat-maklumat di sanalah. Mengikut jabatan masing-masing lah. Betul. So diorang akan macam mana ni? I cannot visual. I'm trying to visual. So berlaku di luar library itu sendiri juga dan di dalam. Betul, luar dan dalam. Okay. Kalau 2 kali serentak ni budget besar juga ni kan Puan untuk tahun ni. Ya kan? I mean the 2 places right running at the same time. Apa agensi-agensi yang terlibat Puan? Ada kesihatan, pendidikan, lepas itu yang saya ingatlah Abang Bomba ada juga. Lepas Abang Bomba pukul saya. Ya. Lepas itu perguruan yang itu yang saya ingat. Dan ada beberapa lagi lah. Yang akan turut serta pada malam tu. Okay, what is your program yang you gonna provide? I think the penjelasan books and Broadway on Broadway. What is that? Yeah. Books and Broadway ni apa? Books on Broadway ni dia macam ni. Kita akan buka penyertaan kepada penjawat awam yang untuk jabatan kerajaan dan juga agensi kerajaan. So kenapa kita buka kepada mereka? Sebab kita memberikan mereka peluang pada tahun ini untuk mengekspresikan diri mereka. Wow. Dan kadang-kadang kita ni sebagai penjawat awam kan kita selalu busy. 9 to 5, 9 to 5. And stress tu. Iya. Jadi ini adalah satu peluang bagi mereka untuk merasakan itulah mengekspresikan diri mereka. Kan kadang-kadang mereka inginkan peluang tu tapi oleh kerana tiada masa. Yang ini betul-betul bagi masa pada mereka. Betul. Jadi kedua kita juga ingin mempromosikan bahawa buku tu ada banyak caranya sebenarnya untuk kita menikmati ataupun kita hayati. So ini salah satunya. So kita buka secara berkumpulan. So kita akan buka borang penyertaan lebih awal dan mereka akan ikut. So di sana nanti mereka akan pilih satu bab ataupun satu scene ataupun chapter. So akan melakonkan di atas pentas. So ini adalah aktiviti yang pertama kami buat. Maksud saya aktiviti baru yang pertama. So
kita akan pentaskan. So dia nampak macam satu aktiviti yang besar, yang megah. Jadi itulah bila kami bagi peluang kepada mereka, dia berkesinambungan juga dengan podcast tersebut. So dia ini adalah aktiviti yang golongan-golongan profesional akan ikut bagi peluang kepada mereka untuk tahun ini. Okey. Ya. Adakah dia sudah pernah berlangsung di Kota Kinabalu punya cawangan KK, cawangan HQ? Ini first lah. First lah? First pada tahun ni. Yeah. Wow. So Books on Broadway ni dorang pilih babak? Dalam lepas satu buku lakonkan. Betul. Berapa minit dia kena bagi minit atau masa? 3 to 5. Oh, sikit 3 Yeah, to 5 minutes. Bagus tu. Wow. Yeah. So how's the feedback so far? Sangat memberangsangkan. Ya. Saya betul cakap sebenarnya pada tahun lalu aktiviti ini kita buka untuk sekolah-sekolah, tapi bukan dipentaskan. Nanti Puan Aina akan terangkan. Alright. Jadi mereka pun yang penjual-penjual ini kan, kenapa kami pun ingin mengikuti kan, menyertai. So bagilah peluang pada mereka kan. Sebab itu kami rasa dia memang sambutan dia memberangsangkan lah. It's like begini Puan dan Ken ni. Banyak orang macam kita bukan dibayar oleh Walt Disney ataupun the Disney World kan. Bila kita pergi Disney World ni, it's like banyak orang cakap buat apa itu untuk budak-budak, sebenarnya untuk orang tua, to be frank. Memang untuk budak-budak, tapi sebenarnya untuk kita mengimbau semula masa-masa kita kanak-kanak dahulu, macam nostalgia yang kita ada, dan banyak orang tersalah anggap bagi saya lah. So I think benda ni sebagai macam Puan cakap tadi, stres di kerja, dorang pun mau some platform to have fun, to get organized kan. Inilah bila masa dorang mau berlakon di atas pentas, inilah masa dia kan. Wow, amazing. Ya, betul. Jadi ini satu juga macam kita mempromosikan buku kita. Kadang-kadang orang cakap buku ni boring, bosan. Tapi itulah salah satunya bila kita lakukan semula, dia menjadi satu aktiviti yang menyeronokkan. Betul. Jadi kita satu promosi lah, atau promosi kan, untuk mengenali, membaca buku lebih, untuk tengok koleksi-koleksi buku yang ada. Betul. Ya, itulah. Selain itu Puan, competition dan juga fun zone ni apa lagi? Apa yang kita boleh cerita di sini Puan? Ya. Apa competition fun yang ada? Fun zone ni dia adalah satu zone, dia sebenarnya di Aras 3 nanti akan diadakan nanti. So kami akan ubah Aras 3 tu menjadi satu zone yang fun. Ini Aras 3 Kota Kinabalu HQ? Kota Kinabalu. Okay. Ya, tapi di Tawau pun akan ada. Akan ada, alright. Ya. So di sana nanti bila orang akan datang, mereka akan dapat mengikuti aktiviti-aktiviti secara terbuka. Dia ada dua jenis sebenarnya. Satu yang sudah mendaftar, satu lagi secara terbuka. Mereka datang saja, okey saya mau ikut ni, saya mau ikut tu, saya ikut ni. Ada beberapa aktiviti sana. Kita akan buat fairy tale coloring, di mana kita akan print objek berwarna panjang. So kanak-kanak tu akan mewarna dari hujung ke hujung. Bersambunglah ramai-ramai lah. Betul, beramai-ramai. Ramai-ramai. Kasih siaplah ramai-ramai. Betul. Secara terbuka saja. Teamwork. Yes, teamwork. Great. Kedua kita ada Rubik Cube, you know Rubik Cube. Yes. Yang itu kita bagi kadang kanak-kanak ni sekarang walaupun digital, tapi ada juga yang sangat berminat. Mereka akan cuba mereka punya kebolehan. Berapa cepat mereka boleh menyelesaikan. Betul, karena sangat cepat. Ada yang 1 minit dan below. Betul. Jadi siapa yang cepat tu kita bagilah ada something tu kan bagi mereka. So selain daripada tu kita ada Family Art Attack. Family Art Attack tu pertandingan berwarna berkeluarga. Kita kan lebih dekat kepada masyarakat. Betul. So kita bagilah mereka yang ini. So 5 orang berkumpulan, lepas itu keluarga masing-masing mewarna. So kita buat pertandingan. Bagi kertas, bagi the kertas besar. Okey, besar. Okey. Mewarna beramai-ramai. Ya. So itu pertandingan. Tapi best lah kan kita dengan family kan. So ada menang juga ni, ada menang. Ini pertandingan. Ini pertandingan. Lepas tu kita ada Jenga, you know, susun tu yang main tarik-tarik tu. Ada one pertandingan juga. Itu and then kita ada dam aji checkers. Yang itu biasa tapi best tu. Ada peminat. Itu pun. Dan satu lagi kita ada yang special, kita ada AR Gateway. AR Gateway ni di mana kita akan memberi pengalaman kepada kita punya user ataupun pengunjung untuk merasai ini teknologi yang terkini lah. Mereka ada satu gateway, kita bagi gateway macam gerbang begitu. Mereka akan menggunakan tab. So bila masuk pada gateway tu, mereka akan berada di alam lain. Ya, so datanglah beramai-ramai untuk di Tawau pun ada kan? Ada. Kita akan terbangkan benda yang sama ke Tawau juga nanti. Ya. Dia pakai device ke ni atau macam mana? Dia pakai tab. Tab. Dia pakai tab. Lepas tu dia
masuklah menyeberangi cek apa semua tu kan. Apa ni augmented reality betul. Ya. Interesting. So dia ada aktiviti terbuka dan juga aktiviti yang seperti itulah. Pertandingan juga. Wow. I think it's safe to say aktiviti ni memang family friendly dan kita target untuk orang beriadah, keluarga itu datang untuk beriadah kan, Puan? Betul. Pada tahun lalu kita adakan di sana, kita adakan scavenger hunt di mana itulah ada aktiviti satu-satunya tapi kita adakan berulang-ulang. Tapi kali ini kita adakan pelbagai aktiviti dalam satu floor tersebut. Jadi sebab itu kita namakan dia fun zone. Fun zone. Semua boleh main lah, ganti-ganti station dia lah. Dia macam Petro Science tu jugalah. Tapi yang decorated khas untuk anulah, design for the event lah. So nanti kita akan decorate dia, sebab tu nanti mereka akan datang, mereka rasa betul-betul fun lah, rasa seronok lah. Orang dewasa boleh, orang kanak-kanak pun boleh, so boleh semua masuk saja. So Puan, saya berbalik kepada kerja Puan adalah librarian. Betul. Adakah sebab yang saya tahu untuk menjadi librarian ni perlu ada certification yang khusus, betul? Betul. Okay. Puan ambil apa? What did you took in your uni time? Library science dia ada banyak actually, tapi saya lupa sudah dia punya meja. Okay. Maklumlah sudah berpuluh tahun kerja. Okay. What is that again? Science library science. Library science punya course. What on earth is that library science? Humanities lah kan, social humanities kah? Coba tengok. Soalnya kalau UM ada offer, UiTM ada offer, so boleh check di sana nanti. Puan belajar mana dulu? UiTM. Shah Alam. Wow. Librarian You need to take that to become a librarian. Wow, bukan sembarang. Pengalaman saya masa saya di sekolah rendah dan sekolah menengah, saya memang pustakawan lah. Sebab boleh sudah itu. Ya. Sebab saya suka, I'm so intrigued with knowledge lah, to be frank. Tapi saya suka yang bagian science, sci-fi, all these dinosaurs, encyclopedia and stuff lah. So memang saya suka, dan it's a free. Orang bilang kalau pustakawan kau free reference bahkan. Jadi kau senang kalau kau free time kau boleh duduk sambil kau tolong urus the chop buku, orang bilang. But at the same time kau boleh belajar juga. So that is my experience working with the library lah in school lah last time. Free books for you, man. Ya. Wow. Puan ada aktiviti lagi Puan mau ataupun macam mana? Ada aktiviti lagi sekarang yang hari itu tadi kesinambungan daripada kita punya yang aktiviti yang untuk dibuka kepada penjawat awam dan juga golongan profesional. Kita adakan podcast juga tadi Puan Karen ada cakap. Tapi saya ingin bagi ada sedikit lagi tambahan. Kita punya panel jemputan. Boleh. Saya tengok sini lah. Yang ini yang kita punya pengarah sendiri, pengarah Perpustakaan Negeri Sabah yang berbahagia Encik Joci. Lepas tu Datuk Mary Angela Sipaun, dia Bendahara Negeri Sabah. Karen punya bos. Datuk Dr. Jambili Nais, dia Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Dan juga Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Ya, Ketua Pegawai Penyeras Sekretariat Sabah Maju Jaya. Ya, dan mereka akan membincangkan pasal buku favorite mereka. Maksudnya buku yang memberi impak kepada kehidupan mereka. Ya, podcast yang diberi tajuk Nota dari Meja Profesional, Buku Kerjaya dan Kisahku. So, saya rasa podcast ini adalah satu aktiviti yang sangat menarik sebab dia memang pertama kali dibuat untuk yang golongan-golongan seperti ini, dan mereka ini adalah yang memang kita anggap personality yang berjaya, dan kita mau tahu apakah impact daripada pembacaan terhadap kerjaya mereka. Ya, rahsia kejayaan mereka lah ni kan. Betul. I think it's very interesting because kita pun mengetahui orang sampai ke tahap mereka tu, of course because of the knowledge yang diorang pelajari. Mesti daripada buku-buku yang tertentu mungkin memberi impact kepada diorang kan. Betul. Buku Puan apa beri impact kepada Puan? Yang buku yang beri impact biarlah rahsia. Probably banyak. Itulah susah mau sebutkan. Betul. Probably banyak. Kalau saya akan tanya pun saya pun macam blank susah juga. mau pilih satu. Tapi yang penting, kalau saya lebih suka pada penulisan yang berbunga. Maksud saya yang bukanlah berbunga-bunga, tetapi bila kita baca berkesinambungan, yang cantik bahasa dia, yang boleh kita fahami, tetapi tidak kasar. Ya, jadi bila baca kan kita rasa macam sangat hook. Baca lagi sampai habis ya, begitu. Probably relatable as well. Kadang-kadang
bahasa bercakap tu kasar, tapi bila dibahasakan, dibukukan, dia menjadi sangat sedap dan kan perspektif yang lain lah. Betul. Amazing man. Okay Puan, kita mau promosikan akan berlaku di Tawau, of course di KK juga pada 16 hari bulan ni di Tawau, di Perpustakaan Tawau, Cawangan Tawau, Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Datanglah beramai-ramai kerana ini adalah pertama kali dibuat di Tawau, okey? Pertama kali dibuat di Perpustakaan Cawangan Tawau yang mana dipanggil Night at the Library, yang sudah 3 kali dibuat di Kota Kinabalu dan 9 hari bulan akan berlangsung di Kota Kinabalu, tapi di Tawau akan berlangsung pada 16 hari bulan Ogos. Yes. Datang ramai-ramai, bawa family, it's a family friendly punya activities yang bersesuaian untuk semua orang bilang aras umur ya, dan juga semua golongan lah orang bilang. Ada food truck di Tawau pun, ada food truck kan? Ada? Nah, so food truck ada makan lapar-lapar sikit, boleh makan dulu baru masuk, buat aktiviti, boleh tengok movie, boleh berpuisi kan, boleh pergi fun zone, kalau mau tengok podcast pun boleh tengok podcast. Betul. That time, dan saya rasa satu aktiviti yang sesuai untuk anda sekeluarga yang berada di Tawau. Dan untuk yang berada di KK pada 9 hari bulan, of course di sekitarnya anda dijemput hadir ke HQ ataupun Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri Sabah. Kasih ramai ni kali, share this reels dan sebagainya, biar kita tengok apa yang kita bela rahsia, tapi kalau mau tahu datangkan. Puan, anything for you? Yes. Saya terlupa tadi actually. Selain daripada tu yang tadi tu yang saya nyatakan tadi, kita ada juga stargazing. Oh ya, itu semua tahu. That's one very nice. So nanti datanglah beramai-ramai, kita terobong kita punya bintang-bintang. Itu kita bekerjasama dengan Jabatan Meteorological Malaysia. Jabatan yes, so Dark Sky Malaysia. Yes. Dark Sky Malaysia. So dia akan bawa dia punya teropong besar tu lah. Okay. So nanti kita bolehlah experience kalau datang. Mau tengok bintang. Dan juga kita ada bedtime stories. Bedtime storytelling tu macam mana? Satu orang baca, satu orang tunggu sampai tertidur atau macam mana? Ya, mereka akan bercerita lah. Kebanyakan daripada kita punya staff sendirilah. Ya, staff sendiri bercerita. Yes, ya. Tapi mereka akan menggunakan baju memakai baju yang in character. In character. Ya. Juga pada malam tu kita akan sebenarnya semua daripada kita, semua petugas-petugas pada malam tu digalakkan untuk pakai baju mengikut karakter. Yes, so itu menarik dia. Ada buku Street Fighter kat sini. Bolehlah datang dengan pakaian-pakaian yang bergaya. Dan juga boleh datang untuk melihat kita punya deko-deko yang cantik nanti malam. Amazing. Sangat cantik. Decoration pun cantik lah nanti. Decoration pun cantik. Ya, dia setiap floor tu dia akan ikut dia punya team masing-masing. Decoration tu dibuat oleh staff-staff lah. Dibantu daripada yang lain juga lah. Supply jugalah. Kontraktor luar juga mungkin lah. Jangan tersilap tanya. Tapi yang penting datang, dia akan jadi sangat-sangat cantik, dan saya rasa itu pengalaman yang sayang untuk kamu lepasi lah kalau kamu dah pergi. Betul. Datang ramai-ramai. Ya. Okay, Puan Harita. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. We are so honored to have you in the studio, a librarian itself. Thank you so much. Sekali lagi kita ingin mempromosikan podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Ya, dan pada bila tu kan 16 hari bulan, betul? Ya, betul. Pada 16 Ogos ini, Sabah State Library akan menganjurkan satu lagi event yang mantap untuk semua rakyat Sabah yang berdekatan dengan Tawau, iaitu Night at the Library versi Tawau. Ya, ada banyak perkara yang program menarik yang telah disediakan, dan tahun ini sasaran mereka akan lebih ramai lagi di Kota Kinabalu, dan ramai yang berada di Tawau untuk hadir. Yes, jadi jom datang, kasih ramai-ramaikanlah Night at the Library Cawangan Tawau pada 16 hari bulan Ogos ini, bermula daripada 3 petang hingga 12 tengah malam. Untuk keterangan lanjut, jom follow mereka di semua social media mereka, dan boleh cek website library, iaitu www.library.sabah.gov.my hari ini. Yes. Jangan ke mana-mana, kita ke guest yang seterusnya bercerita tentang Night at the Library. Baik, untuk mempromosikan apa yang berlangsung di Tawau pada 16 hari bulan nanti, 16 Ogos, ramai-ramai kamu datang di Tawau. Night at the Library Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau akan menganjurkan buat julung kalinya beramai-ramailah kamu datang di Perpustakaan Negeri Tawau, kan Kenny? Ya, betul, datanglah ramai-ramai, kasih penuh lah tu library, di luar dia, di dalam dia.
Ada banyak aktiviti untuk kamu. Betul, di food truck dia. Oh, di food truck ya? Balik-balik food. Apa? Sejuk Pak. Ya, datang ke beramai-ramai sebab ini pertama kali buat di Tawau. Jadi kita mau kamu kasih ramai. Kenapa? Ini daripada KK dibawa ke Tawau ni. Jauh ni loh. Jauh ni, Cok. Jadi datang. Jadi untuk mempromosikan ini juga kita ingin bersama-sama dengan Tuan Mark Maluda. Tuan, thank you. Ya Tuan. Selamat datang ke podcast Kinabalu Podcast. Thank you. Ya, thank you. Untuk Tawau, seperti yang kita sedia maklum akan diadakan pada 16 Ogos. Baik. 16 Ogos. Jadi dia akan diketuai oleh Puan Fauziana. Dia merupakan BICC person in charge, ketua cawangan di Tawau. BIC lah. Dia terlibat secara langsung dalam memastikan program itu berjalan lancar. Sebab dia yang ketua kampung lah di sana. Dia mayor di situ lah. Dia tahu semua itu orang di sana, siapa yang mau dikontak, siapa so we give it all for to handle lah. Ya. Kalau kita dapat kasih terbang dia ujung minggu depan punya episode sama KP bagus ya tu kan. Suruh dia datang masuk podcast kan. Kita sampai pikiran lah. Maybe lah, good idea. Good idea maybe. Semua mengangguk nih. Sudah. I think so. Bagus tu. Apa yang kita boleh expect Tuan Mark? Apa kita boleh expect? I think this first time takes place in Tawau. Yang beberapa 2-3 tahun kah? We did it in KK. We didn't expect that much of a crowd bah. Sampai ada yang datang sini dia komplain. Kalau lain kali kalau bikin program kasih atur itu parking dia bilang. Ya. Padahal bukan. We didn't expect that because at the same time it was raining. Jadi kami rasa mungkin okay jarang. So I didn't think we have a few thousand gitu. Ya, 8,000. 4,000. And then the next day we did again. I mean the next year we did again. I was expecting that lebih kurang sama sudah lah. melalui kan. Tidak mau datang. Tidak mau datang. Jadi macam a bit more kan. Lebih banyak orang datang sebab ada program bersama dengan PNM, Perpustakaan Negara Malaysia waktu itu. So they were quite impressed lah dengan what we have done for the library week. Jadi ini kita implement di Sabah saja ataupun di seluruh Malaysia ni? No, di Sabah saja. Sebab it happens in such a way that apa itu orang buat penanda arrest gitu. The PNM they were impressed with what we did last time. I mean last year. So they consider it a penanda aras for all the libraries in Malaysia to see if emulate. Cuba to do the same lah. To do the same, if not better lah. I don't know whether ada sudah dapat. No, saya belum tahu lagi. Ada perpustakaan lain. Actually, bolehlah kamu. Sabah State Library kan we usually do yang first thing in Malaysia. Selalu begitu. Macam bila kami computerized gitu. Computerized kan? Apa itu kita pakai itu Eureka. We use Eureka last time. That was the first in Malaysia. And we do things the first thing lah. This one also one of them lah. Selalunya kita duluan lah. Duluan lah maksud saya lah. Mendahului lah. Sabah ni memang we are bagus. consistent in that line. Our approach. So we have done successfully in the KK. So we sit down, we brainstorm, and maybe why don't we try? We try in Tawau. So, duplicate the success duplicate the success there. See, at the same kami mau promote sama orang lah. Actually our services, actually library is not a boring place anymore. But we have evolved already. We are into digital and things like that. So we are trying to expose to the people of Tawau apa sebenarnya yang ada dalam library. So we want them to cast out the apa itu yang terutama yang generasi baru nih, yang library is not a boring place anymore. Bukan tempat yang dulu paling-paling pun kau makan gula gata pun kau cari sana bawa meja. Mungkin one of them is you probably kan. I never saya terpegang lah. Kalau yang macam kami punya pengalaman kan, kerja di rujukan, bila kami cek tuh buku kan, kalau ada gambar-gambar yang cantik kan, itu yang kena gunting, jadi buku kami rusak. So maybe one of them is you probably kan. I never. Tapi simpan buku tidak kasih balik itu saya. Itu mengaku kan? Putung saya tidak. Itu mengaku.
Chewing gum tidak? Ada chewing gum di bawah tu meja. Apparently, I mean, fortunately juga kita punya parents advocate kita pasal itu benda lah kan. Library is a place for knowledge, not to make mess lah. Sacred place for dan knowledge. untuk make dia unmess dan unwind kamu punya pikiran semua. Boleh datang beramai-ramai di Sabah State Library Cawangan Tawau pada 16 hari bulan bersama-sama dengan Tuan Mak pun adakan nanti. Saya akan ada di sana. Ada dan juga Puan siapa tadi pengarah di sana? Puan Fauziana. Puan Fauziana. Minggu depan kita jumpa di harap-harap. I think it should be on lah kan. You call them lah because dia tahu the demographic di situ kan. Demographic sana, siapa semua tu yang orang-orang penting di sana. Betul. So, she's our main contact person dia lah. And also we have kita belum ada the list of guests yang akan masuk di podcast juga di sana nanti kan. Belum lagi. So mungkin dia boleh ceritakan nanti lah. Maybe dia boleh ceritakan lah siapa yang dia mau jemput untuk for the podcast. Okay, I give you a chance to promote the night at the library. Dua-dua lah KKN Tawau lah. Dua-dua di KKN Tawau. Carry on. Okay. In KK we have the program seperti yang dinyatakan oleh beberapa saya punya untuk bahagian colleagues tadi. So it's just to ensure that hopefully the weather is okay. Everybody would like to ask them to come and support the program lah. Correct. Termasuk juga di Tawau juga lah supaya kita punya library will be more open. People will be open to the concept that library is not something that is yang diam, tapi sesuatu yang vibrant already. Fun place to be already now. Hip and trendy. Yes. Yeah. We are following the trend actually. Yes. Okay, so datang ramai-ramai pada 16 hari bulan di Tawau, Cawangan, Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau, dan 9 hari bulan di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan HQ. Yes, di Loyang ini, yang tempat kami berada sekarang ini. Datang beramai-ramai bawa family kamu, dan untuk kamu cigu-cigu di sana ataupun ketua-ketua agensi di sana, boleh berhubung dengan mereka untuk mengikuti program-program yang cover kamu punya areas. Yang mana kalau murid-murid sekolah ni ataupun PSS sudah bilang pusat sumber sekolah ni, ketua-ketua dia ni bolehlah ambil ini iktibar untuk buat lawatan ke, bawa murid datang daripada sekolah anda, boleh berhubung direct pergi HQ ataupun Sabah State Library ni di www.library.sabah.gov.my dan kamu boleh pergi follow semua social media mereka. Datang ramai-ramai, program khas untuk kamu, free to come. Bawa semua family kamu datang. It's only happening once a year saja. Once a year saja. Dia macam kamatan juga. Kamatan untuk library lah ini. Jadi sampai di sini saja. Kita akan berjumpa di episod yang seterusnya. Kita akan kembali selepas ini. Ya, selamat kembali ke part yang kedua di episod bersama dengan Sabah State Library Cawangan Tawau. Tawau by ni. So dearly to me because Tawau ada makanan yang sangat-sangat best. Saya belum lagi. Nanti kau pergilah. Terang bulan ada, ada the Indo Cafe ada sana. All sort of food lah you can find. Bikin datang bihis saja. Tapi betul. Jadi kami ini saya mempromosikan pada 16 bulan akan berlangsungnya satu event julung kalinya dibuat di Tawau, di Sabah State Library Cawangan Tawau. Ini ada yang dipanggil A Night at the Library. Wow, A Night at the Library, guys. Selalunya kamu akan intrik. Kenapa? Sebab selalunya pukul 4-5 macam tu aircon pun automatik mati sudah. Menghalau. Bukan juga menghalau. Ibarat lah. Bukan menghalau, tapi dia memang timing di situ kan. Jadi tapi kali ini dia sampai malam, sampai pukul 12. Jadi kamu intrik mau datang. Datang kamu. Saya pun mau datang. Dan banyak program yang kita cerita daripada episod sebelum ini dan juga pada part yang sebelum ini menceritakan tentang program yang ada pada malam itu. Dan antara-antaranya yang sudah kita ceritakan tadi adalah The Fun Zone, kita ada Magic, Mimpi dan Magic. Wow. Storytelling. Kita ada storytelling. Kita ada the books on Broadway. Ada competition for the family. Ada mewarna. Macam-macam lah. Food truck. Balik-balik food truck kan. Food truck balik-balik. Lapar. Betul. Keringan ya. So untuk bercerita untuk part yang kedua di episod yang kedua bersama dengan Sabah State Library mempromosikan Night at the Library ini, kita bersama dengan kali betul lah Puan Aina Idris, juga librarian. Ya, betul. Ini kali betul sudah. Betul sudah kan? Puan asal mana Puan? Saya
sama lah kita ni asal Beaufort. Ya, tapi lama sudah saya di KK lah. Orang KK sudah kau. Sudah jadi orang KK. Saya masih lagi lah. Masih tapi lagi. saya 2 tempat lah, 2 alam. Ya, dia ada di Kota Marudu. Oh. 2 alam. Ya, Kota Marudu dan Beaufort maksudnya puan. Ya faham. Ya. Saya belum jumpa lagi librarian Kota Marudu ni, adakah? Kota Marudu ada. Ada library. Panggil dia. Panggil saya orang Kota Marudu ini. Kenapa belum jumpa? Pergilah. Sekali cousin. Bagus tu. Ya. Cousin kali ya. Oh kali ya. Kami ada terima berita gembira hari itu podcast bersama dengan Ketua Pengarah, ada juga bercerita tentang akan buka di Kota Marudu. This maybe 2-3 months akan buka the groundbreaking for Library Sabah State Library Kota Marudu. Ya betul. Wah, yang baru. nanti lama tahun depan Night at the Library Cawangan Kota Marudu lah tu kan? Iya, insyaAllah. InsyaAllah. Yes. Ini kali lah. Puan daripada Beaufort dan juga seorang pustakawan atau librarian. Berapa lama sudah menjadi librarian, Puan? Wah, saya pun berpuluh tahun sudah nih. Okey. Ya, macam kena gadget sudah kami ni di sini library. Tapi walaupun saya pustakawan, tapi bidang tugas saya ya lebih kepada latihan. Saya in charge bahagian latihan dan inovasi. Oh, I see. Untuk staff begitu atau macam mana? Latihan untuk staff. Skop bidang latihan ialah satu buat latihan untuk staff. Kita menyediakan latihan sama ada kita buat di dalam ataupun kita hantar staff mengikuti latihan kursus di luar. Latihan kursus, seminar dan sebagainya lah. Yang kedua kita fokus juga kepada kompetensi kaki tangan ataupun peperiksaan. Sebab untuk kaki tangan kan kita kerajaan ni kita yang pertama kita perlu ada pengesahan jawatan. Jadi itu akan dikendalikan oleh bahagian saya lah. Oh begitu. Termasuk juga yang kedua ialah kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat perlu ada peperiksaan. Tes tertentu. Jadi staff staff jangan cari pasal sama Puan Aina lah. Kalau dah naik pangkat Tapi so far aside from that you've been working into banyak cawangan sebelum ini? Oh tidak. Memang terus di sini. Memang saya di sini. Ya dari pertama mula-mula kita ada di KK Library dulu. Betul. Sekarang tiada di sudah kan. Di KK tu kan? Ya betul. Di sana dulu. Lepas tu bila itu kena demolish kan, untuk apa kita kena dipindahkan. Ada beberapa tempat lah. Tapi saya ditempatkan masa tu di Wisma Muiz. Ya, Wisma Muiz kita sementara. Bila bangunan ini sudah siap dan kami pindah sini sehinggalah sekarang. Wow. Berapa lama lah itu? Itulah berpuluh-puluh tahun. Jangan nak tanya. Biarlah rahsia. Itu menjadi tema. Itu tagline kita lah. Sabah State Library punya. Kalau mau tahu Night at the Library, biarlah rahsia. So Puan, along the way, di mana Puan graduated ambil sebagai pustakawan ni? Belajar di mana dahulu? To be honest, saya bukan bidang pustakawan, tapi saya ambil degree di UMS lah. Sebagai pustakawan, bukan? Bukan bidang pustakawan. Ya, tapi luckily saya di sinilah sekarang. Sebab dan saya in charge bahagian latihan. Begitu. Bidang saya bukan kepustakawanan. Okay. Apa bidang masa di UMS dulu? Komunikasi. Communication. Meskom. Ya, Meskom. Tapi di sana dia tidak panggil lah begitu. Tapi sama juga. Bidang dia besar kan, luas. Ya, betul. Bidang dia besar. Podcast ni pun sebenarnya Meskom juga. Betul. Part of Meskom. Ya, part of Meskom. Correct. Saya pun di UMS juga, Puan. Oh ya. Saya students of 2004. Saya graduated 2004 ya. Saya graduated 2005 saya di BKK sudah. 3 tahun setengah. Yes. First batch music. Betul. Yes. Second batch music. Second batch. Kita bukan batch lah. Bukan. Probably bukan lah. Okay Puan. Apa cabaran-cabaran Puan menghandle ini di Sabah State Library ni, latihan-latihan? Adakah latihan-latihan yang macam masih perlu kepada staff-staffnya, ataupun adakah latihan-latihan ni yang ekstra kah? Balik-balik sekadar untuk markah atau macam mana? Apa pendapat Puan? Latihan kalau ikut kita kaki tangan kerajaan kan, salah satu bidang yang perlu diterapkan dalam kaki tangan kerajaan ialah pengetahuan secara meluas, bukan sahaja dalam bidang kepustakawanan, tapi kita perlu multitask. General knowledge. General knowledge. Walaupun antaranya ialah bidang kepustakawanan ni dia
fokus kepada bidang cataloging, counter rujukan, perolehan, digital, semua itulah. Instead of that, kita kena tahu juga apa yang masyarakat perlu untuk kita memenuhi kehendak masyarakat. Jadi kita kena mendalami apa yang masyarakat perlu, dan itu yang akan kita cater kepada masyarakat untuk mencari ataupun menilai di situ buku-buku yang bersesuaian dengan bidang dengan masyarakat, mengikut peredaran zaman ya sekarang. Macam mana mau train itu Macam mana mau train? Mau train maksudnya mau train masyarakat kah atau apa? Mau train untuk how to get to know apa yang kemahuan masyarakat ni, buku apa yang itu satu soalan yang bagus. Macam mana? Macam kami keluarkan satu borang yang dinamakan TNA ataupun training need assessment. Assessment analisis. Okay. Kita akan edarkan kepada masyarakat ikut zone. Kita akan edarkan kepada masyarakat. Di situ kita akan tahu apa keperluan masyarakat yang orang mau. Kenapa saya tak pernah dapat Saya pun. Saya tak pernah kena akses bukan begitu. Sebab biasanya dia akan bagi kepada yang selalu mengunjungi perpustakaan. Mungkin ketara jarang. Tuan-tuan ni jarang pergi perpustakaan. Sudahlah, audiobook salah. Oh man, I'm so bad man. It's okay. Lagi bila kita mengedarkan buku-buku mengikut kategori itu kan, kita mengikut biografi seluruh masyarakat di Sabah. Maksudnya kita tengok dia punya keperluan di sesuatu tempat, masyarakat apa yang ramai di situ, agama apa, bangsa apa. Jadi buku tu supaya kita menepati dia punya kehendak, needs dia. Begitu. Yalah kan takkan kita keluarkan buku yang tidak bersesuaian dengan dia punya niche kan. Contohnya kalau di kawasan tu ramai masyarakat Cina, kita mungkin akan lebihkan buku dalam bahasa China. Buku Sempua. Ya, bahasa Sempua. Itu antara contoh lah. Kalau di Kota Marudu apa? Kota kita lebih kepada macam kawasan pedalaman itu masyarakat, kita lebih kepada satu pelajar sekolah, akademik, dan kedua buku-buku yang berkaitan dengan wanita, minat dalam bidang memasak, craft tangan begitu, pertanian. Itu cara memilih data sebenarnya. Memilih data. Sebab apapun yang kita buat perlu ada data kan. Jadi kita perlu buat kajian dari segi macam gitulah, kita keluarkan borang untuk dari situ baru dapat implement sesuatu kan. Kalau dari segi staff pula, apa yang belum pernah dibuat? Apa training kepada staff yang belum pernah dibuat dan penting untuk staff? Kita ada dua jenis kategori latihan. Pertama, yang satu ialah fungsian, yang kedua iaitu generik. Generik itu umum. Umum termasuk motivasi, termasuk leadership. Kalau generik, kalau fungsi khusus kepada bidang kepustakawanan, ataupun apa bidang core business perpustakaan. Begitu. Ada kalau dari segi media ada. Media. For example, running the social media. Ada. Semua itu termasuk, tapi itu termasuk dalam generik. Generik kan? Generik dia apa-apa boleh masuk lah, yang penting. Generik apa-apa masuk. Tapi kalau dia spesifik, kami punya perkhidmatan, contohnya Canva ataupun pendigitalan, itu termasuk dalam fungsian. Sebab digunakan hampir sehari-harian kan? Fungsi jabatan. Puan, kalau adakah pihak library membuat program dengan penduduk setempat juga? Community. Selain Night Library of course lah, tapi sangat. Buat kursus kah ataupun apa adakah? Kursus kita tidak memberi kursus kepada masyarakat. Itu adalah di bawah bahagian gerakan membaca. Begitu. Yang bahagian saya dia fokus kepada staff. Semua di bawah fokus kepada kemajuan kejayaan staff. Baik. E-book or physical book one? E-book. E-book or physical book? Which one? Saya physical book. Physical book. Tapi saya baca juga e-book. What kind of book do you read? Sekarang ni yang saya tengah baca, dan selain memasak dan orchid, apa dia Puan? Judgmental. Yang buku sekarang ni saya tengah baca The 48 Law of Power. Buku tu memang bagus lah. Saya recommend lah orang ramai untuk baca 48 Law of Power. 48 Law of Power. It's a motivational book? Motivational book. Dia lebih kepada macam
saya rasa bukan saja saya ataupun siapa-siapa yang bekerja begini, semua orang memerlukan itu buku. Sebab dia salah satu konten dia ialah untuk kita mengelak kita dimanipulate oleh orang-orang yang berkuasa ataupun orang-orang yang ada power. Macam di mana-mana saja entiti kita ada, macam di jabatan kita ada orang-orang yang ada power kan. Dalam masyarakat pun kita ada orang berpower. Di dalam negara kita sendiri kan. Jadi untuk jangan biar kita dimanipulasi lah. Betul. Lebih kurang begitulah tu. Lebih kurang gitulah kan. So dia empower kita lah. Ya betul, empower. To be, orang bilang jangan jadi yes man all the time lah. Betul. It's a good book to check out kan. Yeah. 48 kita laws. ada tu koleksi tu di library. Ada. It's a collection. Salah satu koleksi. Tebal Tapi tak? saya beli sendirilah. Tebal satu puan. Tebal juga. Lebih kurang beginilah. Tapi dia ada versi bahasa Melayu, dia ada versi bahasa Inggeris. Kalau ada audiobook macam mana dia baca tu kan? The power. Ada e-book. Ada e-book. Wow, amazing. Time for you to shine. Why you judge me? I don't read book, man. You can be I don't. You don't. Yes, I know, man. Bukan macam mana? I got no time probably because saya banyak tengok dokumentari juga. Aku nak kira mau cover lah. Tidak, dia editing all the time. So ni. No lah. I mean for me physical book is always been the best ataupun kalau saya lah personally orang on the go and everything, of course diorang kena takkan bawa banyak-banyak buku kan. So they save it, diorang punya gadget and all, baca dia saja, right? Yeah, that's true. Tapi itulah I still love physical book lah. Whatever lah. Iyalah, boleh tulis nama, tarik bila kau dapat. Kan di mana kau dapat. And then after 10 years, saya dapat buku dia pula ini. Tengok ni ada coffee stain yang hari tu lagi tu lah kasi coffee stain. Alamak, saya belum kasih balik buku lagi dari State Library. Diam-diam lah. Itu mesti mana tu? Mesti ya. Hari tu kita ada bercerita juga dengan tuan pengarah lah. Dia ceritakan juga bagaimana mau kasih balik dan sebagainya. Bulan pengampunan dan sebagainya lah. Okay puan, kita mau promosikan storybook booth competition ini. Kalau sini ada booth, maksud dia ada booth tertentu yang berlangsung di mana-mana juga, di KK ataupun di Tawau jugalah. Apa ni puan? Coba ceritakan lebih lanjut puan. Okay. Sebelum kita pergi ke storybook booth competition ni kan, saya tekankan target utama kami untuk ini ialah remaja ataupun pelajar sekolah. Pelajar sekolah. Itu sekolah menengah. Ya, bukan sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah menengah. Book competition, storybook booth competition ni ialah pertandingan antara sekolah-sekolah. Tadi di Puan Karen sudah nyatakan tadi kan 4 daerah dia sudah cover untuk satu negeri. Jadi dikira di peringkat negeri lah. Itu peringkat negeri. Yang di sini di HQ, lepas tu nanti di Tawau itu pun sudah termasuk 4 daerah jugalah tu. Walaupun di Tawau cuma di Tawau kan, tapi dia termasuk juga kira masuk 4 daerah. Apa ni puan? Storybook booth competition. Storybook booth ni dia pertandingan untuk pelajar-pelajar sekolah di mana kita akan menyediakan booth tapi itu akan kita cuma sediakan dia punya base, asas saja, benda-benda yang asas, ruang saja. Dan terpulang kepada sekolah untuk membuat kreativiti ataupun hiasan berdasarkan dekorasi berdasarkan satu cerita buku yang dipilih yang dipilih oleh sekolah itu. Ataupun peserta lah. Dan hanya satu sekolah ataupun satu kumpulan saja dibenarkan untuk mengikut pertandingan bagi setiap sekolah. Ada wakil sekolah lah. Dan untuk tahun ni kita bagi peluang kepada 12 buah sekolah untuk menyertai itu pertandingan. Dan kenapa kita pilih 12 sahaja? Kerana kita mahu setiap sekolah itu memberi fokus kepada diorang punya booth yang mengikut kita punya tajuk topik kategori kita yang tadi fairy tale lah. Fairy tale. Kalau di KK, kalau di Tawau ialah Melayu klasik. Banyak hang tua lah yang datang ni. Hang Nadim, hang tua, Singapura di bawang putih, bawang merah. Adalah tu watak-watak begitu ikan kaloi. Saya fikir sama saja tema dia. Tidak. Ya, tidak. Kalau kau kena bagi peluang, apa kamu di Tawau punya Melayu klasik, what you gonna do? Melayu klasik. Buku bahkan Hikayat Hang Tua.
Oh, it's common lah. Itu too common. Saya dah tahu. I mean for Hikayat Merong Mahawangsa. aku dah pernah dengar pun. See. Actually banyak. It's amazing lah. So saya mau tanya puan, story book booth competition ni, dorang hias booth saja ataupun ada jualan? Tidak jualan lah. Boleh berjual. Dorang boleh berjual. Ya. Oh. Okey, saya terangkan lagi ya. Okey, antara objektif ni kan, sebab kita faham juga sekarang ni antara cabaran paling besar kita hadapi ialah di kalangan anak-anak kita, remaja, ialah menarik minat mereka untuk membaca. Betul. Jadi bagaimana untuk kita lahir idea ini ialah bagaimana untuk menarik dorang membaca dengan cara idea yang lebih kreatif. Okey. Kita menggalakkan dorang datang ke perpustakaan, mengikuti aktiviti perpustakaan yang kita adakan melalui program-program macam inilah. Okey. Storybook booth. Dia bukan saja menggalakkan dorang membaca, tapi boleh melahirkan minat ataupun idea-idea kreatif dan inovatif lah dalam kalangan pelajar. Ini sudah, kalau di Kota Kinabalu dia HQ sudah buat selama 3 tahun, betul? 3 tahun. Ya. Apa yang berlaku 3 tahun tu? Ada macam mana booth dorang macam mana puan? Memang sangat ketara. Ya. Kreatif Setiap kah? tahun akan bertambah dia punya dari segi kreativiti dia, dari segi dia punya props yang digunakan. Wah. Even yang jaga sana pun ikut dengan karakter semua. Ya, betul. Best. Buku booth yang dibuat, yang yang buat dekorasi tu hendaklah satu mengikut ciri-ciri buku, diadaptasi daripada buku yang diorang pilih sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Lepas tu dalam pertandingan tu kita akan menilai antaranya bukan saja booth tu sendiri, tapi dari segi elemen inovasi dan teknologi yang kita mau terapkan dalam contohnya dia ada menggunakan VR digital, ada TV, ikut kreativiti LCD. dorang saja. Sama ada dorang boleh menerapkan elemen-elemen interaktif antara masyarakat yang mengunjung tu dengan mereka punya booth. Dan berdasarkan pilihan diorang lah. Macam sini fairy tale kan? Ya, fairy tale. Dan dia klasik, Melayu klasik. Ya. Saya teringat macam yang apa ni? Macam mana saya pernah nampak pameran STEM gitu, tapi dengan apa ni, dengan drama yang dilakonkan. Ya, macam ni kau kena specifically cari satu cerita macam fairy tale, antaranya macam Snow White kah begitu. Kan? Harry Potter kah. Ya. Lord of the Ring. Ya, tapi kalau macam Tawau Melayu klasik bolehlah hang tua, bolehlah cerita hang lekiu, semua hang. Banyak hang. Banyaklah. Hang pandai-pandai ya hang ya. Last kali hang pandai-pandai. Puan, ada tambahan pun mau tambah untuk pada yang berlaku nanti di library. Okey, selain daripada itu, antara kategori yang kita ada ialah booth paling popular. Ya, booth paling popular tu dia akan dikira melalui pengundian secara online. Okey. Jadi orang ramai boleh masuk ke website kami ataupun kami punya semua media sosial. Di sana kami akan paparkan kami punya QR untuk mengundi. Cara-cara semua mengundi pilihan-pilihan di sana. Berapa banyak booth ni puan? 12 saja. Ya. Kalau dah ramai mau, macam mana tu? Itu kita akan tengok nanti keadaan macam mana lah kan. Kalau tapi banyak lagi 12. Itu antara yang menarik mau pergi tengok lain different. It's amazing kan. Sebab bukan saja kita mau tengok dorang punya kreativiti, tapi kita di sana mau menerapkan macam mana memberi keyakinan kepada dorang untuk berkomunikasi. Betul. Sebab dorang akan mempersembahkan dorang punya booth tu dengan secara pertama lakonan, bercerita, dia boleh menyanyi, dia boleh menari. Macam pengalaman tahun-tahun lepas, ada peserta bila kita datang buat penjurian, dorang bawa juri sekali menari. Pandai. Sekejap dia orang menang kan? Memang. Pandai dapat kamu sudah clue. Out of the box. Itu artinya kan dorang boleh berinteraktif. Bukan saja shock sendiri bercerita-cerita begitu kan, tapi kita ada bagi masa untuk persembahan begitu 10 minit. Dan pada tahun ini buat pertama kali kita ada persembahan pentas. Yang di booth tu, yang storybook booth bukan? Bukan. Yang storybook booth lah. Diorang akan mempersembahkan di pentas. Ya, selepas habis penjurian, salah satu kriteria pemarkahan ialah persembahan pentas. Tapi itu cuma mengambil masa 2 hingga 3 minit lah setiap peserta. Jadi dia mungkin tidak perlu bawa semua props dia lah. Mungkin buat persembahan karakter mengikut. Yang penting kita faham dan tahu apa karakter utama dia di situ. Dari mana diorang ambil semua. Ya. Ada hadiah teman?
Mesti. Boleh cerita hadiah kah? Masih biar rahsia ni. Sebelum hadiah, ada satu lagi kriteria tambahan yang akan jadi pemberat kepada markah pada hari itu ialah mereka mesti wujudkan satu sudut LIBI di sekolah-sekolah masing-masing yang ikut serta itulah. Oh, okey. Faham tu apa sudut LIBI? Apa saya buat faham tadi. Tapi apa tu buat? Sudut macam for me sudut membaca lah bandingan. Living by apa dia? Hampir. LIBI hampir. Okey, LIBI tu ialah satu apps ataupun aplikasi yang dibangunkan ataupun dikembangkan daripada di bawah Overdrive. Overdrive tu kita punya e-book lah begitu. E-book. Jadi di situ kita boleh membaca ataupun meminjam buku, bukan saja buku, majalah pun boleh. Jadi untuk masuk ke situ kita cuma perlu jadi member perpustakaan. Jadi kita galakkan dorang wujudkan di sekolah-sekolah berkenaan data dia, keahlian itu direct kepada kami lah. Jadi penjurian itu bergantung kepada berapa banyak keahlian ataupun penggunaan. Sebab data kami boleh nampak, kami boleh akses. So untuk dorang join ni storybook booth competition ni dorang perlu ada tu LIBI? Ya, perlu ada, tapi kami dorang cuma perlu hantar gambar. Hantar gambar kepada kami yang ini ataupun video lah. Yang ini kami ada dan data tu nanti kami akan boleh akses di sini. Hadiah. Hadiah. Ini sangat-sangat memberangsangkan. Saya rasa buat pertama kalinya beginilah kami buat bagi hadiah. Untuk Johan kita bagi 2,000 cash. Cash Cash. Banyak wow. Dengan sijil naib Johan 1,700. Masih banyak. Dan tempat ketiga 1,400. Masih banyak. Untuk sekolah masih banyak. Kalau kita dulu-dulu RM50 kan. Itulah. Dan kita ada sediakan sagu hati sebanyak RM1,000 untuk semua yang peserta hari itu. Masih juga banyak. Tapi bukan individual. Ia berkumpulan. Dapat banyak boleh buat sudah sekolah something for the activity. Melalui pengalaman tahun lepas lah, ada guru yang bercerita, dia bilang hadiah kemenangan tu dorang boleh bangunkan perpustakaan, dorang boleh bangunkan klub dorang yang terlibat. Macam kita tahu sekarang kan yang dekat dengan storybook booth ni kan, klub interact. Betul. Jadi dorang boleh bangunkan itu. Boleh guna tu yang menang kan. Kau kalah pun kau masih juga dapat. Sagu hati RM1,000 lot tu. RM1,000. Itu saja mau RM10,000 loh. In total kira sudah baru satu baru satu competition. Di Tawau pun begitu. Hadiah dia sama juga. So macam mana ini Puan? Macam mana dorang mau join ni? Untuk join ini dorang perlu mendaftar secara online. Kita akan sediakan QR melalui poster-poster yang kita upload di laman sosial kami. Dan kami akan ada juga hantar kepada seperti biasalah melalui JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, hantar kepada sekolah-sekolah. Kalau tidak pun dorang boleh hubungi kami lah di Ibu Pejabat sini Perpustakaan Negeri Sabah. Amazing. Baik. Kita mau menguarkan kepada anda semua yang mana akan berlangsung di Kota Kinabalu HQ ni pada 9 hari bulan Ogos, iaitu Night at the Library, dan juga di Tawau specifically juga, kerana ini pertama kali dibuat di Tawau ni. Kita masih kita tidak tahu macam mana kita sampai berapa ramai mungkin akan datang atau berapa sikit kita tidak tahu. So first time pada 16 hari bulan Ogos 2025, yang mana Sabah State Library menganjurkan Night at the Library. Yes sir, ada banyak perkara dan program yang menarik disediakan. Dan tahun ini sasaran kami adalah lebih ramai ataupun lebih lagi banyak lagi lah. Betul. Jadi jom datang kasih ramai-ramai pengunjung di Night at the Library Cawangan Tawau pada 16 hari bulan Ogos ini, bermula daripada 3 petang sampai 12.30 malam. Untuk keterangan lanjut macam Puan Aina sudah cakap tadi, boleh terus follow mereka di semua social media mereka, tidak kira di cawangan manapun. Dan juga terus boleh ke www.library.sabah.gov.my hari ini. Jadi sama-sama kita support lah. Betul. Inisiatif daripada Perpustakaan Negeri Sabah. Thank you so much Puan Aina. Terima kasih. Terima kasih. Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Aina. Kami dari Kinabalu Podcast bergabung bersama Perpustakaan Negeri Sabah. Kita jumpa di episod seterusnya. Jumpa di Tawau. Jumpa di KK. See you guys. Bye. Assalamualaikum.